Assalamualaikum. Hari ini tentang strategi pemurataan sambungan ya. Okey, apakah itu maksud strategi pemurataan? Okey, strategi pemurataan ni adalah satu teknik yang kita guna ataupun pelabur dia diamalkan oleh pelabur untuk melabur dalam saham dengan amount yang tetap dan tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan ataupun tahunan tanpa mengira keadaan pasaran saham. Okey, strategi pemurataan ni dia boleh bantu pelabur untuk beli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak. Sebagai contoh, Puan Hasniza mempunyai RM12,000 dan membeli saham secara sekaligus dari syarikat Sempurna dengan harga RM2 seunit saham. Dengan cara ini, Puan Hasniza ni akan dapat sebanyak 6,000 unit saham sahaja. Iaitu 6,000 unit saham, harga setiap satu unit ialah RM2 bersamaan dengan RM12,000. Tapi, bilangan unit saham yang akan dimiliki oleh Puan Hasniza akan berbeza jika Puan Hasniza ni mengamalkan strategi pemurataan. So basically strategi pemurataan ni dia menggunakan dan membolehkan pelabur untuk membeli sedikit demi sedikit saham. Dan bukannya melabur secara sekaligus. Contoh. Puan Hasniza ni dia melabur sebanyak RM1,000 setiap bulan. Nampak tak sini? Setiap bulan dia melabur sebanyak RM1,000 sehingga totalnya menjadi RM12,000. Sebulan sekali dia akan beli saham. Contoh, pada bulan Januari dia beli saham berharga RM2. So, bilangan unit saham yang akan dimiliki oleh Puan Hasniza pada bulan Januari ialah 500. Macam mana dia dapat 500? Jumlah pelaburan ni nampak tak dia tulis dekat sini? Jumlah pelaburan iaitu 1,000 bahagi dengan harga seunit iaitu RM2. 1,000 bahagi RM2 dapatlah 500 unit. Dan kepada bulan-bulan seterusnya, kalau awak perasan, harga seunit ini berbeza. Kenapa berbeza? Sebab pasaran saham setiap bulan akan ada turun naik. Jadi harganya pun akan berbeza. Ada pada bulan yang harga dia naik, ada pada bulan harga dia turun. Contohnya dalam ni paling mahal bulan November RM2.30. So Puan Hasniza pun tetap beli, tapi dia dapat sikit je bilangan saham dia, 434. So, bila kita tambah semua bilangan saham yang Puan Hasniza telah beli, jumlah yang didapat bilangan unit saham ialah RM6,741 unit. Dengan harga RM12,000 ni. So, nampak tak dekat sini? Kalau dia beli sekaligus, dia hanya dapat 6,000 unit saham. Tapi kalau dia beli secara strategi pemurataan, dia dapat banyak unit saham. Tapi kita nak tahu berapakah harga purata bagi setiap unit saham tu. So harga purata boleh tengok dekat sini. Nampak tak? Dia bagi dekat sini. Tu. Kos purata seunit saham. Jika kita nak tahu Puan Hasniza ni sebenarnya berapa ringgit saham dia sebenarnya. So kita ambil RM12,000, jumlah dia. Kita bahagikan dengan 6,741 unit saham. So kita akan dapat RM1.78. Itulah kos purata seunit share saham. Share tu macam saham lah. Bahagian kita. So berbanding dengan yang tadi tu, harga dia RM2. Nampak? Yang ini lagi murah, RM1.78 sahaja. Dah lah murah, dapat banyak pula unit saham. So kat sini strategi pemurataan memang is very the best untuk melabur. So kita tengok contoh kat bawah.
Okey, contoh ni. Okey, siapakah pelabur yang bijak? Dalam soalan ini ditanya, kenal pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther. Okey, Puan Esther ni, dia kata dia mempunyai RM20,000 dan dia nak labur menggunakan strategi pemurataan. Tapi Puan Linda pula, dia ada duit yang sama RM20,000 tapi dia nak beli secara sekaligus yang berharga RM2 seunit saham. Okey, so berapakah unit saham yang dimiliki oleh Puan Linda? So jumlah saham dia kita boleh ambil RM20,000 ni bahagi dengan RM2 setiap satu unit. So Puan Linda akan dapat 10,000 unit saham. Okey, bagaimana pula dengan Puan Esther Wong ni? Okey, Puan Esther Wong, dia beli saham okey pada bulan Januari, Mac, Mei, Ogos dan juga Disember. Alright, dia ada RM20,000. Jadi macam mana dia nak gunakan duit dia, suka hati dia lah. Okey, dia nak beli bulan Januari, Mac, Mei, Ogos dengan Disember je. Jadi ada 5 bulan. RM20,000 bahagi dengan 5 bulan, kita akan dapat sebulan RM4,000. Puan Esther akan belanja untuk beli saham. So, pada bulan Januari dia pun beli saham harga RM2, dapatlah 2,000 unit saham. Bulan Mac dia beli RM8, dapat 2,222 dan seterusnya. So, bila kita tambah balik ke semua saham yang dimiliki oleh Puan Esther, so kita akan dapat 10,626 unit saham. Sangat jauh beza dengan Puan Linda, RM10,000. Tapi kita tengok dari segi harga seunit pula. Okey, nak cari harga seunit Puan Esther ni sebenarnya dia belanjakan berapa ringgit. Okey, so kita ambil duit yang dia belanja RM20,000 tu bahagi dengan berapa unit saham yang dia ada. So dia akan dapat RM1.88. Lagi murah berbanding Puan Linda. Okey, so dekat sini dia tanya soalan B. Ni soalan B ni dia tanya, siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Beri sebab. Okey, of course lah Puan Esther ni yang bijak, kerana dia mengamalkan strategi pemurataan yang membolehkan membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, so seterusnya. Okey, apakah kelebihan? Apakah kelebihan strategi pemurataan? Okey, ni membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit, tidak dipengaruhi oleh emosi. Okey. So, mengurangkan risiko kerugian. Ini saya sangat suka. Memang mengurangkan risiko kerugian. Alright. So, saya nak awak jawab soalan. Soalan uji minda nombor 1, nombor 2. Okey. Lepas ni saya akan bagi satu lagi soalan. Saya akan terangkan dekat dalam. Okey, saya akan terangkan sekarang. Okey, kita tengok dalam soalan modul ni sebab saya akan suruh awak buat juga nanti. Okey, kita tengok bahagian strategi pemerataan. Ya, ni nombor 8. Okey, nombor 8 je kita try baca. Kirakan purata kos se-share saham. Kos se-share saham ni maknanya satu unit saham dia guna berapa ringgit. Dengan menggunakan strategi pemurataan kos ringgit bagi setiap kes berikut. Okey, kita tengok transaksi. Okey, belian 1. Harga seunit saham RM1.20. Bilangan unit yang dapat dibeli ialah 2,500. Belian 2, harga RM1.
Bilangan unit yang dapat dimiliki 2,500. Belian 3 RM1.10. Bilangan unit yang dapat dimiliki ialah 4,000 unit. So soalan ni dia minta sebenarnya harga purata kos se-share saham. Ni dia minta yang ni. Kejap. Ni. Purata kos se-share saham berapa? Okey. Tapi dalam kes soalan nombor 8A ni, dia tak bagi kos belian, pelaburan dia. Dia nak laburkan berapa, dia tak bagi. Jadi, untuk cari soalan ni, first kali kita kena cari ialah berapa jumlah pelaburan dia. Okay. Nak tahu jumlah pelaburan dia, kita kena cari kos bagi setiap belian. Okay. So, kita pun cari jawapan dia. Okay. Kos belian 1 sama dengan, okey, ambil RM1.2 darab dengan 2,500 unit saham. So, kos yang dikeluarkan oleh kes ni ialah RM3,000 untuk belian pertama. Okey, sekarang kos belian kedua pula. Kos belian kedua. Okey, bersamaan dengan RM1 darab 2,500 unit saham, dapat RM2,500. Okey. Sekarang kos belian ketiga. Okey, bersamaan dengan RM1.10 darab dengan 4,000 unit saham. Harga yang dia beli RM4,400. So sekarang kita dah tahu dah kos dia. Carilah jumlah kos ataupun jumlah pelaburan bersamaan dengan RM3,000 tambah 2,5 tambah 4,400. So kita akan dapat semua RM9,900 jumlah yang dibelanjakan. Okey. Lepas tu, nak cari harga seunit ni. Harga purata kos seunit saham. Seunit tu samalah maksud dia se-share. Okey. So, kita cari pula jumlah unit. Jumlah unit saham yang kita beli tadi. Okey, tengok dekat sini. Ni. Okey, 2,500 tambah 2,500 tambah 4,000. Okey, so kita akan ada semua berapa unit? 9,000 unit saham. Okey. Kemudian barulah kita boleh cari cari apa? Harga purata. Okey, so harga purata kos se-share saham sama dengan RM9,900 bahagi 9,000 unit saham. So kita akan dapat RM1.10 seunit. So inilah jawapan dia. Okey? Inilah jawapan dia. So awak kena cari dulu dia punya jumlah kos ni. Jumlah kos ni kena cari. Okey? Lepas tu cari jumlah unit, boleh tambah je. Lepas tu bahagi, dapatlah harga bagi 1 unit saham. So homework awak ialah nombor 1 saya dah ajar. Nanti salin balik lah. Okey? Dalam video ni boleh salin balik. So siapkan nombor 1 ni B dengan C. Alright? Tolonglah buat kerja sekolah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.